Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, guys. Anda bersama saya Ahmad Khan. Okey, so kali ini kita ada 5 tips penjagaan motosikal untuk pengguna-pengguna motosikal lah kan. Kita ada 5 tips penjagaan ataupun 5 perkara yang perlu kita tumpukan untuk memastikan motosikal kita berada di dalam keadaan yang sentiasa baik, optimum dan untuk penggunaan yang baik yang bagus. Okey, tanpa membuang masa, jom kita masuk terus ke dalam topik-topik ataupun tips-tips yang tersebut. Yang pertama, dalam memastikan motosikal kita sentiasa berada di dalam keadaan yang baik, kita perlu memastikan minyak hitam kita. Penjagaan minyak hitam dan oil filter, penukaran minyak hitam yang berkualiti, penukaran minyak hitam mengikut jadual yang berkala yang telah ditetapkan oleh pengeluar minyak hitam ataupun pengeluar motosikal tersebut. Untuk memastikan apakah minyak hitam bersesuaian untuk motosikal kita, kita boleh cek manual untuk memastikan juga minyak hitam ini mengikut kualiti yang baik atau tidak. Kita boleh tengok pada label pengeluar minyak hitam tersebut. Kebanyakan mereka ni dah sampai kepada SN. So dapatkan minyak hitam yang mempunyai grade yang terbaik ataupun certification yang terbaik, yang terbaru lah. Kalau JASO, based on certification JASO MA2. Minyak hitam perlu ditukar mengikut jenis minyak hitam. Ada minyak hitam mereka recommend seawal 3,000 km, ada yang 5,000 km, ada yang 7,000 km, ada yang 10,000 km. So nak tahu ni, kita kena cek dengan mekanik, kita kena cek dengan pengeluar minyak hitam tersebut lah. Ada minyak hitam semi sintetik, ada fully sintetik. So, jenis minyak hitam ni tengok pada penggunaan motosikal dan usia motosikal. Semua ni kita boleh cek dekat manual, babe. Dekat manual mereka akan memberi reference minyak hitam apa yang sesuai untuk motosikal kita. Setiap kali kita tukar minyak hitam, tukarlah oil filter. Gunakan oil filter yang tulen, yang genuine, yang original kan, original kan. Supaya apa? Supaya ianya dapat menapis minyak hitam yang berada di dalam enjin, supaya motosikal kita ni dapat berfungsi dengan baik. So kalau kita tengok ni, enjin ni, oil pump kita ni macam jantung. So minyak hitam ni dia macam darah lah kan, yang mana jantung kita kena pump ke seluruh komponen-komponen di dalam enjin tersebut. So kalau minyak hitam ni contohnya dah lama kita gunakan, dah banyak serbuk ataupun habuk besi dalam dia, dah kotor dan sebagainya, maka minyak hitam ni perlu ditapis. Kalau oil filter kita ni kita pakai yang tak original, yang kita pakai tak sesuai dengan motosikal, kita pakai oil filter kereta dan sebagainya, bila kita pakai ia tak dapat menapis seelok-eloknya minyak kita ni, end up minyak hitam yang kotor ni akan dipump oleh oil pump kita ke seluruh bahagian enjin. End up kita akan ada kerosakan, kita akan ada wear and tear yang lebih awal berlaku, kita akan ada scratch pada komponen-komponen enjin yang lebih sensitif seperti piston, seperti crankshaft, conrod dan sebagainya. So oleh itu, gunakanlah produk yang original, guys. Pastikan minyak hitam dan juga oil filter kita yang original ataupun aftermarket, yang original daripada pengeluar aftermarket. Alright, so yang kedua pula kita masuk ialah air filter. Banyak orang yang pakai motosikal tapi tak pernah cuci air filter dia. Air filter sampai tersumbat, air filter sampai apa orang cakap kotor dan sebagainya kan. Air filter ni adalah sangat penting. Air filter ni dia menapis sebarang habuk, bendasing yang masuk ke dalam kotak kebuk pembakaran kita ni, dia tapis sebelum dia masuk ke dalam kita punya kebuk pembakaran. Banyak yang saya tengok yang mana kita repair motor mereka, air filter yang dipakai pun tidak bersesuaian. Ada air filter yang dipakai sampai dah tersumbat, guys, penuh dengan habuk, penuh dengan debu dan sebagainya. End up anda tidak akan menghasilkan kuasa yang optimum daripada enjin anda. End up kita akan perah lebih untuk pergi laju kan, oil consumption pun jadi tinggi, enjin kita pun tak ada power kan. Orang boleh tapau kita bila-bila masa kan, awak roket ke, awak Superman ke atas motor, tahu-tahu member potong sebelah, relax, tegak je kan. Kalau kita pakai air filter yang aftermarket yang boleh cuci ni, saya recommend every 10,000 ke every 5,000 setiap kali kita tukar minyak hitam tu, kita bersihkan. Panggil je mekanik dulu, bang bersihkan air filter saya, cuci air filter saya dan letakkan minyak semula. So oleh itu anda dapat memastikan udara yang masuk ke dalam kebuk pembakaran ni udara yang bersih dan juga udara ni tak tersumbat. So angin tu cukup, airflow ratio kita mantap Pak Bu. Okey, kita masuk bab yang ketiga. Kalau kita tengok ni, motosikal ni, benda yang memastikan motosikal ni berada, kita panggil utuh atau kita panggil dia teguh di atas permukaan jalan, ialah tayar. Guys, tayar ni adalah komponen yang paling penting pada sesebuah
motosikal. Sebab apa dia penting? Sebab tayar inilah yang memastikan motosikal kita ni berada selamat di atas jalan. Kalau kita tak pakai tayar getah ni, kita nak pakai tayar kayu ke atau sebagainya kan, maka kita tidak akan ada grip. So tayar ni kita kena check apa maintenance tayar yang perlu kita buat ataupun penyelenggaraan tayar yang perlu kita buat. Yang pertama ialah kita check marking dia. Kita pastikan marking tayar ni masih lagi elok. Tayar ni tebal. Kita tak adalah pakai tayar tu sampai dah nipis, sampai dah nampak benang dan sebagainya, sampai tayar tu pun dah nak meletup bila-bila masa je kan. So elakkan memakai tayar yang dah kita panggil ni dah nak expired lah senang cerita. Yang kedua pula, pastikan kita memakai tayar yang bersesuaian untuk kegunaan kita kan. Awak nak masuk track day, awak pakai tayar on the road, memang jatuh lah guys kan. Awak jalan dekat on the road, awak pakai pula tayar yang slick, yang memerlukan warmer dan sebagainya, so dia tak sesuai kan. So oleh itu pakai tayar yang bersesuaian mengikut penggunaan kita. Kalau kita selalu bawa motor ni pergi balik kerja, janganlah kita pakai tayar-tayar super kosa pula kan. Kita pakai RS10 atau sebagainya yang mana 3000 km dah botak guys. Botak, so modal pun dah jadi tinggi. Dah 3000 marah orang rumah kita. Awak ni beli tayar je, saya tak beli pun kasut saya kan. Alamak, dah kena beli kasut orang rumah pula. Ayo. So oleh itu guys, gunalah tayar yang bersesuaian untuk penggunaan motosikal. Yang ketiga, jaga angin guys. Kalau pakai tayar angin tak betul pun masalah juga. Angin terlampau tinggi, tak ada grip juga. So angin terlampau rendah, kita akan overheat, end up makan tayar dan sebagainya kan. So kita kena pastikan angin ni pun angin yang elok untuk penggunaan jalan. Kalau kita pergi daily use, so angin dia berlainan untuk weekend ride, berlainan untuk track day. Angin ni biasanya kita boleh check dengan mekanik. Kita panggil mekanik bagi reference untuk setting angin yang bersesuaian, ataupun manual pun ada bagi tahu berapa banyak kita nak letak angin dia, berapa tinggi dan sebagainya, berapa PSI dan sebagainya. Alright, so kita masuk bab yang keempat dalam penjagaan motosikal kan. Untuk memastikan motosikal kita ni berada dalam keadaan yang optimal, dalam keadaan yang selamat, tidak mendatangkan kecelakaan kepada kita. Perkara keempat yang penting dan sangat-sangat penting ialah brake. Ramai orang terlepas pandangan, mereka gunakan motor tapi brake mereka tak check. So brake ni dia agak complicated. Kadang-kadang kita pun check pun susah. Cara nak check brake ni ada beberapa cara. Salah satu daripadanya ialah kita panggil mekanik, bukakan brake kita, checkkan ketebalan brake, ataupun kita boleh check daripada brake pump tu, dia ada lubang ataupun minyak yang kita letakkan pada kita punya master pump ni, kita boleh tengok level dia. Kita boleh tahu minyak ni dia dah berkurangan, so that's mean kita punya piston dah keluar banyak. Piston dah keluar banyak bermakna kita punya brake pad dah menipis. So itu salah satu cara identification yang kita boleh buat based on tabung minyak dekat master pump. Ataupun kita panggil mekanik check je, tak susah apa. Mekanik check, dia tengok okey, tebal berapa ribu kilometer lagi, berapa persen lagi dan sebagainya. Jangan sampai dah tak ada dia punya pads mechanism kan. So kita nak brake pun tak boleh. Motor besar ni kadang-kadang kita nak brake, kalau dia tak ada brake pad, berjalan terus je kau terus ke atas. Masalah juga. Kita kena memastikan lah kan, pads ni sentiasa tebal, supaya kita ada gripping power, kita boleh stop motor kita dan sebagainya. Minyak brake juga perlu ditukar guys. Minyak brake ni biasanya saya akan recommend setiap 20,000 kita banyak masuk track day dan sebagainya, maka penyelenggaraan dia lebih cepat, lebih awal. Dan yang ketiga, untuk daripada brake ni yang penting ialah pastikan menggunakan brake pad yang bersesuaian jugalah kan. Janganlah kita gunakan brake pad organik untuk track day use. Pastikan brake pad yang kita guna ni adalah brake pad yang bersesuaian untuk aktiviti ataupun penggunaan motosikal kita. Alright. Okey, so kita dah masuk yang ke-5. Betul? Yang kelima ialah rantai. Okey, rantai pun adalah salah satu komponen yang perlu diselenggara. Rantai ni adalah satu-satunya yang akan mengalirkan kuasa yang terhasil daripada enjin kita. Every rotation yang terhasil daripada enjin kita ni pergi ke tayar ni adalah melalui rantai. Kita menggunakan rantai yang tidak mengikut spek. Senang cerita, rantai tu tak up to the standard. Contoh dia pakai motor 250, dia pakai motor 500cc, tapi dia menggunakan rantai yang mana masih lagi ada pin. Dia slot pin kan, dia bukannya rivet.
jenis rantai bukan rivet. End up rantai tu putus, tengah bawa high speed rantai putus dan sebagainya. Kita takut kecelakaan boleh berlaku kalau rantai ni putus kan. So rantai ni perlu diselenggara. Cara ni, kalau rantai ni diselenggara ni, biasanya saya akan recommend kepada customer setiap 2 minggu atau sebulan sekali buat detail wash. Basuh motor anda, pastikan rantai ni juga dibasuh. Jangan sesekali pakai chemical. Rantai ni dia ada O-ring. Dia ada O-ring yang mana kita O-ring ni terletak di antara link rantai ni. Dia ada O-ring. Setiap O-ring ni dia untuk memastikan tidak ada friction yang tinggi antara link. Sebab link dengan link ni dia besi. At the same time dia untuk memastikan tidak ada movement yang banyak daripada link tersebut. O-ring ni perlu kita lubricant dia, perlu kita bersihkan dia supaya tak adalah debu-debu pasir dan sebagainya yang dapat merosakkan O-ring kita kan. Kau boleh pakai sampai 30,000, 40,000 km tapi end up sebab tak jaga dengan betul, 20,000 rantai dah rosak kan, 15,000 rantai dah rosak. So modal dia pun agak tinggi kan. Rantai ni bukannya rantai murah. Rantai motor besar ni dia agak mahal kan. Penggunaan rantai ni perlu juga kita pastikan dia tak terlalu kendur. Suruhlah mekanik tu kan, setiap kali servis motosikal suruh mekanik, bang cekkan saya punya rantai kan. Pastikan rantai tu tidak kendur. Bersesuaian dengan penggunaan. Kalau bawa 2 orang janganlah terlalu ketat pula dia set kan. Kalau bawa seorang jangan terlalu kendur. So dia kena set rantai tu cantik kan, supaya kita bawa pun tak ada free play yang banyak. So rantai tu pun tidak mudah rosak dan sebagainya. So itu saja 5 tips. Tapi sebelum tu saya akan bagi satu extra bonus tips untuk anda semua. Disebabkan anda semua layan video saya daripada awal sampai sekarang kan. Dah dekat berapa minit anda layan kan. So daripada awal sampai sekarang anda layan, saya bagi satu bonus tip, iaitu penjagaan coolant. Benda ni jarang-jarang sangat orang akan beritahu atau mekanik akan tegur. Kita pun jarang-jarang sangat tengok coolant kita. So penjagaan coolant adalah sangat penting untuk memastikan enjin kita ni sentiasa berada di dalam keadaan yang optimum. Enjin ni dia tak terlalu panas, dia tak terlalu sejuk. So oleh itu coolant ni kita perlu pastikan sentiasa berada dalam keadaan baik. Cara dia simple je. Kalau anda tanya saya, refer manual macam biasa, tengok manual yang pengeluar beri pada kita, ataupun amalkan setiap 20,000 km tukar coolant. Tukar coolant yang mempunyai boiling point yang tinggi. Ada yang 140 degree, ada 150, ada 160. Boleh menggunakan antifreeze ataupun coolant yang mempunyai boiling point yang tinggi supaya enjin kita ni sentiasa berada ataupun sirkulat di dalam keadaan yang tidak terlalu panas. So kalau dia overheat, dia akan makan komponen lain lah. Minyak hitam kita akan mula kehilangan kelikatan, end up wear and tear akan berlaku lebih cepat. Kita akan jam, motor boleh jam, piston boleh bercalar dan sebagainya, piston ring, valve kita makan kan, permukaan valve akan mula jadi kering dan sebagainya, camshaft, conrod, kita punya crankshaft dan sebagainya akan mula mengalami kehausan yang luar biasa kan, yang lebih awal. So oleh itu enjin ni perlu sentiasa bergerak dalam keadaan yang optimum. So kita check kita punya coolant, at the same time suruh juga kita punya mekanik check permukaan cap radiator. So dapatlah kita memastikan radiation system kita ni bergerak ataupun punya pressure dan temperature yang betul. Tak adalah dia naik pressure dia sampai 1.3 bar, dia overflow dan sebagainya kan. So pastikan kita punya radiation punya sistem tu pun berada dalam keadaan elok. Okey, suruh dia check hose-hose kita supaya tak ada yang bocor atau kembung dan sebagainya yang boleh pecah. Okey, saya harap 5 tips plus 1 extra bonus untuk anda semua dapat memberi sedikit sebanyak maklumat untuk anda semua dapat gunakan untuk menjaga motosikal kesayangan anda. Alright, sampai di sini sahaja topik kali ini. InsyaAllah kita datang dengan video-video yang lebih menarik di masa hadapan. InsyaAllah. Assalamualaikum.